Buku ini bercerita tentang kebangkitan selepas melalui fasa kegagalan. Bagaimana seorang anak muda yang penuh dengan sikap memberontak ingin meninggalkan dunia pendidikan hanya kerana mahukan kebebasan dalam segala hal. Baginya, belajar melalui arus pendidikan formal itu hanya membantutkan keinginannya yang lain. Di dalam pelukis jalanan, pembaca dibawa mengenali permulaan kisah kehidupan Temeh Abdullah sebagai pelajar A-Level. Temeh seorang pelajar cemerlang setelah keputusan SPM diumumkan. Temeh ditawarkan program persediaan untuk keluar negara dengan tajaan sepenuhnya. Temeh dikendaki menduduki A-Level dan memperolehi keputusan 12 poin bagi melayakkan dia terbang ke luar negara untuk menyambung pelajaran ke peringkat ijazah. Ketika program A-Level, Temeh seakan-akan hilang fokus terhadap pelajaran. Namun, 2 bulan sebelum peperiksaan, Temeh tersedar tentang harapan keluarga yang diletakkan kepadanya. Maka, dalam masa 2 bulan, Temeh tekun berusaha menggantikan masa-masa yang telah disia-siakan selama ini. Akhirnya, apabila keputusan A-Level diumumkan, Temeh mendapat 11 poin, iaitu kurang 1 mata dari kelayakan yang ditetapkan oleh pihak penaja untuk Temeh menyambung pelajaran di luar negara. Dia terasa sangat kecewa kerana merasakan yang harapan keluarga terhadapnya punah sekelip mata. Walaupun Temeh sudah menerima tawaran dari universiti di United Kingdom, tetapi ianya tidak bermakna tanpa pembiayaan dari pihak penaja. Temeh dalam dilema sama ada menyambung pengajian di Institut Pengajian Tinggi Tempatan atau berhenti belajar dan meneruskan perniagaannya. Perniagaan yang dimulakan sejak dari zaman persekolahan lagi. Untuk meneruskan pengajian di Institut Pengajian Tempatan, Temeh hanya boleh menggunakan keputusan SPM sahaja. A-Level tidak diterima untuk masuk ke peringkat ijazah. Ini bermakna Temeh terpaksa bermula dari awal dan pengajian A-Levelnya selama 2 tahun sia-sia sahaja. Selepas puas berfikir dan sokongan dari keluarga, Temeh nekat terbang ke UK, mendaftar di universiti dan memulakan pengajian. Walaupun tanpa penaja, ketika itu duit yang ada hanya cukup-cukup untuk membeli tiket kapal terbang, bayar yuran pendaftaran dan memulakan kehidupan di UK. Temeh terbang ke UK seorang diri, bertemankan doa dan harapan dari keluarga. Di UK, Temeh bertemu semula dengan rakan baiknya. Di universiti, hanya Temeh dan Ahmad pelajar Melayu mendaftar untuk jurusan arkitektur. Maka bermulalah kehidupan Temeh sebagai pelajar tajaan sendiri. Temeh berhadapan dengan pelbagai dugaan dan cabaran ketika di sana. Masalah duit, kerenah tuan rumah, kesusahan Temeh untuk seimbangkan masa antara belajar dan juga bekerja untuk menyara diri sendiri dan juga membayar yuran pengajian. Juga kerenah rakan sekelas yang mengkhianatinya ketika assignmen kumpulan dan bermacam-macam lagi. Ahmad tinggal di asrama kampus dan Temeh pula terpaksa menyewa sebuah bilik kecil di sebuah rumah. Oleh sebab kerenah tuan rumah yang terlalu cerewet dengan pelbagai peraturan, Temeh lebih banyak menghabiskan masa di bilik Ahmad, mengulang kaji pelajaran, menyiapkan tugasan ataupun berehat melepaskan lelah. Bakat lukisan Temeh begitu terselah. Hasil lukisannya sering mendapat perhatian pensyarah dan rakan-rakan sepengajian. Temeh menjadikan bakat lukisannya itu sebagai salah satu sumber kewangannya. Temeh selalu bersia-sia di kota London dan tak kala ternampak pemandangan yang menarik, dia akan berhenti dan melukis. Lukisan tersebut akan dijual kepada pelancong ataupun orang tempatan. Dari situlah asal kisah macam mana Temeh digelar sebagai pelukis jalanan.
Selain itu, Teme juga membuat kerja-kerja melukis, sama ada untuk syarikat atau orang perseorangan. Teme juga pernah menjadi penyanyi baskers, kumpulan yang dianggotai oleh rakan sekelasnya. Dia lakukan semua itu untuk menampung pengajiannya dan kehidupannya di UK. Sebagai kenangan peribadi, setiap lukisan yang dihasilkan oleh Teme akan upload di Instagram. Lukisannya mendapat perhatian ramai dan pengikut IG-nya makin bertambah. Namanya turut menjadi sebutan. Namun, Teme Abdullah lebih selesa merahsiakan siapa dirinya, walaupun rakan sekelasnya menjadi salah seorang followers IG-nya. Mereka tidak sedar yang individu yang dikagumi kerana kehebatan lukisannya itu sebenarnya ada di hadapan mata mereka yang digelar dengan nama Tomato. Kisah Teme adalah kisah yang sangat humble. Suka duka seorang lelaki dalam mencari dirinya sebenar, dalam menjalankan tanggungjawabnya sebagai anak, pelajar, pelukis sambilan, pekerja sambilan dan juga sebagai seorang Islam. Meneliti naskah pertama karya Teme Abdullah ini seakan-akan seperti menonton filem kisah kehidupan beliau. Terasa seperti masa tidak bergerak walaupun sesaat, larut di dalam penceritaannya. Apa yang boleh saya katakan, tak rugi membaca karya pertama tulisan Teme Abdullah ini, Pelukis Jalanan. Banyak sangat kata-kata semangat dan tidak putus asa disematkan dalam buku ini. Berbekalkan niat dakwah, Teme berjaya membuka mata kita bahawa semua antara kita adalah pendakwah. Tidak kiralah siapa diri kita, apa pekerjaan kita, kerjaya kita akan lebih profesional dengan misi dakwah yang dibawa bersama. Seperti saya melihat kerjaya Teme sebagai pelukis jalanan yang sangat profesional dalam menyebarkan kebaikan kepada semua orang. Sekian resensi buku buat kali ini. These little things out of my mouth, but if I do